Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Sekali lagi dalam Melaka Memilih, kali ini kita akan ke N09, Durian Tunggal. Antara yang menarik tumpuan di Durian Tunggal akan berlaku 4 penjuru di N09 ini. Dan perkara yang menjadi tumpuan di Durian Tunggal kerana di kawasan ini seringkali berlaku banjir kilat. Dan masyarakat sentiasa mendambakan penyelesaian daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka. Siapa pun yang akan membentuk kerajaan selepas 20 hari bulan, mereka akan diberi tekanan oleh rakyat dan juga pengundi di N09 kerana isu ini sudah berlarutan lama. Ada penyelesaian-penyelesaian yang dicadangkan oleh kerajaan terdahulu, tetapi ia tidak memberikan satu solusi yang tuntas bagaimana isu bencana alam ini sering dihadapi oleh pemilih ataupun penduduk di Durian Tunggal. Jadi saya akan bersama salah seorang calon yang akan bertanding, Datuk Sofi Abdul Wahab dari Pakatan Harapan mewakili Parti Amanah, merupakan juga Timbalan Pengurusi Amanah Negeri Melaka. Jadi Datuk Sofi, mungkin ramai dah sampai ke Durian Tunggal. Bagi orang bukan Melaka lah. Bagi orang Melaka mungkin tak ada masalah, kenal biasa. Bagi mereka, mungkin mereka sudah berulang-alik antara Alor Gajah ke Aikro, melalui kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan pelancongan di sekitar Aikro dan juga Durian Tunggal. Pernah ke Kenduri Kendara, saudara mara mereka di Durian Tunggal. Jadi mereka nak tahu spesifiknya di mana sempadan Durian Tunggal ini dan apa kata pun istimewanya N09 ini. Terima kasih Saudara Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih saudara sekali lagi Saudara Nazri yang sudi untuk berkongsi apa juga yang berkaitan dengan N09 Durian Tunggal. Sebenarnya ramai yang tidak perasan bahawa Durian Tunggal ini kalau kita tengok dalam peta betul-betul berada di tengah-tengah negeri Melaka. Jadi dari kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan betul-betul di tengah negeri Melaka dan lokasinya sangat strategik. Apabila berada di tengah negeri Melaka, ianya tidak jauh daripada Bandaraya Melaka, mungkin dalam 10 km, 11 km saja, dan juga tidak jauh untuk ke sepadan ke Alor Gajah sana. Dan yang paling menarik ialah bila kita masuk melalui tol Aikro, mereka sebenarnya masuk ke dalam Durian Tunggal. Ramai tak perasan tu? Ya, INB Resort itu sebelah saja tu adalah N09. Jadi sebenarnya itu menggambarkan bahawa N09 ini mesti dibangunkan dan mesti ada produk pelancongan yang menarik. Sebab bila orang dah masuk Durian Tunggal, sepatutnya kita menawarkan produk-produk pelancongan yang terbaik sebab orang tak perlu pergi jauh lagi. Jadi sebenarnya ianya kawasan yang sangat strategik dan kalau kita nak tengok kampung tradisi Melayu pun masih ada. Kita ada sawah padi dalam Durian Tunggal ini, di Parit Melana, di Belimbing Dalam, di Beringin ada sawah padi, dan kita ada kampung tradisional dan kita juga ada pekan Durian Tunggal itu sendiri. Dan bagi saya memang kawasan ini sangat strategik lokasinya. Dulu kita nak buat ERL dan sebagainya kan dulu kan, tapi Kita pergi laju. kita pergi laju dan sebagainya, HSR dan sebagainya, tapi tak menjadi kenyataan. Jadi itu semua perlu satu perancangan yang holistik dan yang terbaik kerana kawasannya sangat strategik, tidak jauh daripada Bandar Melaka, tidak jauh daripada highway dan sangat strategik. Datuk, kali ini incumbent. Ini satu latar yang perlu diberi perhatian oleh pengundi. Walaupun hanya sekitar 22 bulan, tetapi menang dengan majoriti yang agak tipis, di bawah 1000 ketika 2018. Jadi dan juga antara wakil amanah yang berjaya ke Dewan Undangan Negeri selain daripada mantan Ketua Menteri Saudara Tuan Haji Adli Zahari. Adakah ini satu kelebihan untuk Datuk Sofi ataupun satu cabaran besar sebenarnya? Saya merasakan bahawa ia satu cabaran juga kerana kita tahu bahawa dulu bila kita bertanding sebagai underdog sebab kita pun tak bukan incumbent, kita kurang dikenali dan sebagainya, tetapi hari ini kita mempertahankan kedudukan kita sebagai wakil rakyat dan juga kita telah pun dikenali. Bagi saya sebenarnya sangat jauh beza apabila saya first timer untuk pilihan raya lepas dan apabila saya memberikan servis
Mei 2018 sehingga Oktober 2020, 2021, lebih kurang 3 tahun lebih, saya yakin bahawa kebanyakan orang Dua Tunggal mengenali saya. Dan itu suatu yang saya rasa suatu yang lebih memudahkan untuk saya bergerak. Kalau dulu bila saya pergi rumah ke rumah, orang tak kenal. Sebab saya pun adalah first timer dan juga saya ketua kawasan di PKT dan sebagainya. Dan saya rasa ini satu kelebihan bagi saya lah apabila orang mengenali saya, dan saya yakin saya telah cuba membuat sebaik mungkin sebagai Esko Kerajaan Negeri dan juga ADUN Kerajaan dan juga sebagai ADUN Pembangkang. Walaupun kita tidak ada bajet yang besar, dan saya yakin saya telah membuat yang terbaik untuk rakyat Dua Tunggal, dan kita serahkan kepada rakyat untuk membuat penilaian. Pilihan raya ke-15 ini satu pilihan raya yang majoriti rakyat Melaka tidak diingini, termasuk N09 Dua Tunggal, kerana isu polemik politik yang menyebabkan DUN terbubar. Tetapi bagi Datuk Sofi, apa yang sudah dilaksanakan di N09 dan walaupun hanya waktu yang singkat sebagai Esko dan Wakil Rakyat, tetapi dapat bertahan hingga 3 tahun. Tetapi jika diberi mandat, apa ataupun isu yang tidak selesai ataupun kerja yang tidak selesai yang wajar dipertimbangkan oleh rakyat Dua Tunggal untuk meneruskan sokongan mereka kepada Datuk Sofi? Sebenarnya Dua Tunggal ini kita ada 3 isu besar. Isu besar yang daripada tinjauan, daripada survey, daripada penyelidikan yang kita buat. Isu pertama ialah tentang akses internet. Kerana kita tahu bahawa Ini kawasan bandar ni. Jauh daripada Madinah Melaka. Kita tahu bahawa internet ini adalah suatu yang kita kata bukan wish lagi, suatu kewajipan, suatu perkara wajib, keperluan kerana PDPR, work from home dan sebagainya. Dan itu menjadi satu perkara yang sebenarnya kalau daripada tinjauan kita, ia adalah lebih besar daripada isu banjir. Betul. Kerana anak-anak tak boleh belajar, dan inilah perkara yang perlu diatasi. Dan insya-Allah kalau Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, saya tak boleh kata kalau saya jadi ADUN, sebab ADUN tak boleh buat apa kalau kita pemangkang. Jadi kita perlukan mandat untuk mandat kerajaan. Jadi kalau kerajaan PH dipilih, ini perkara penting yang mesti diselesaikan, iaitu tentang prasarana, fasiliti, telekomunikasi, sistem telekomunikasi 4G, 5G dan sebagainya perlu dipertingkatkan dan perlu dipastikan bahawa rakyat di setiap kampung itu mendapat akses. Walaupun Saudara Nazri kata bandar tak jauh, tapi itu realitinya. Dan saya bercakap ini bukan secara sembrono, tapi kita buat penyelidikan, survey, dan itu isu yang paling besar. Dan isu kedua adalah isu banjir. Isu banjir ini menjadi isu kedua sebab apa? Sebab Dua Tunggal ni memang tradisinya banjir. 60 tahun dulu, sebelum PH perintah pun, inilah isunya. Kerana kita ada kawasan yang perumahan tu di bawah daripada jalan. Dan memang dia tanahnya rendah. Kalau kita tahu bahawa terutama di kawasan mana ni? Di kawasan yang kalau mungkin ada orang tak tahu bahawa kereta api lama. Jalan kereta api lama. Jadi jalan kereta api lama, sepanjang jalan kereta api lama tu memang banjir. Dan isu yang seterusnya ialah itu banjir yang dah tradisi. Lately ni ada banjir kilat. Ada kawasan-kawasan baru. Kawasan-kawasan baru. 1 jam, 2 jam memang banjir. Memang banjir. Itu sebab bila hujan saja 1 jam, 2 jam saya yang risau. Apa yang tak kena, Datuk? Antara perkara yang saya nampak ialah tentang peparitan, sistem peparitan, sungai yang tidak diselenggarakan, parit longkang tidak diselenggarakan, dan juga pembangunan. Bila ada perumahan-perumahan baru dibina, sudah tentu kita memerlukan satu sistem selongkang, sistem salderan yang terbaik. Jadi air, kita tahu bahawa sistem kita air nak keluar ke laut, pintu air, sakat air dan GPS dan semuanya memerlukan kepada suatu sistem yang perlu kita rombak balik dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Itu perkara, dan bagi saya selain daripada sistem perancangan jangka pendek dan jangka panjang, saya juga kalau kita diberikan mandat sebagai kerajaan, kita ada 5-6 keluarga ni memang tak boleh nak selesai. Ada 5-6 keluarga ni memang rumah dia memang tenggelam. Jadi antara yang saya dah buat separuh jalan, iaitu dah ukur tanah, ukur tanah kerajaan nak pindahkan. Masa sebelum kerajaan tukar tu saya dah arahkan, kita dah ukur tanah untuk kita supaya dia mohon dan kita beri supaya dia boleh berpindah. Ataupun kita buat secara swap. Tanah dia tu kerajaan ambil, kita beri tanah kerajaan. Jadi apa jadi itu?
sekat jalan lah. Sebab kita dah tak memerintah. Jadi kita, bagi Sayang. saya, kalau diberi Kerajaan mandat, selepas itu tidak bersambung. benda itu tidak ada sambung ataupun mungkin tidak ada dalam perancangan. Jadi benda perkara itu yang antara yang saya akan, kalau kerajaan diberi mandat balik. Dan ketiga tentang kesesakan lalu lintas lah. Di Pekan Dewan Tunggal itu sendiri. Perlu kepada suatu sistem jaringan baru, dan memang sekarang telah dibina suatu jalan rentas daripada simpang Sekolah Kepesertaan Dewan Tunggal ke Taman Murajaya, dan kenderaan tidak perlu lalu Pekan Dewan Tunggal, dan saya rasa ianya dapat mengurangkan kesesakan, menguraikan kesesakan. Selain itu kena buat perkara pertama ialah kenderaan sepatutnya tidak melalui Pekan Dewan Tunggal. Sebab kalau lalu dalam pekan memang jam. Perlu ada pintasan jalan shortcut yang lain. Okey, Datuk Sofi. Datuk dah diberi kuasa 2 tahun lebih kurang 22 bulan. Dan Datuk sebahagian daripada Exco Eksekutif ketika itu. Jadi orang akan persoalkan apa yang Datuk dah lakukan. Ya. Boleh respon? Itu yang kita kena tahu bahawa kalau kita kerja sekalipun, kita ada short term, long term planning. Dalam kita berkerajaan, contoh tadi kita nak buat apa tu, Tempatan banjir. Tempatan banjir, ataupun tadi saya bagi contoh kita nak buat jalan pintas tadi. Ianya memerlu 3 tahun. Daripada ambil tanah, Daripada proposal. Proposal mungkin dah makan 5-6 bulan. Ambil tanah tu pun selesai pun hampir 6 bulan setahun. Jadi nak buat pintasan yang mungkin tak sampai setengah kilometer tu pun perlukan kepada 3 tahun. Itu sebab bagi saya rancangan jangka pendek tu pun memerlukan mungkin lebih daripada setahun. Ambil masa juga. Ambil masa. Jadi kalau 2 tahun kita perintah tu, tak sampai 2 tahun kita perintah tu, itu hanya cukup untuk perancangan dan mungkin dari segi kelulusan, minta bajet daripada pusat. Jadi itu saya rasa semua orang boleh faham perkara itu. Itu sebab bagi kita ialah long term, short term, long term itu kita kena faham. Saya biasa kerja di sektor swasta. Kita ada short term, long term. Itu perkara yang perlu yang penting kita kena ada suatu rancangan yang konkret. Bagi saya isu banjir ini memerlukan long term planning dan juga short term lah. Short term tadi macam itulah, kita pindahkan, kita buat penyelenggaraan dan sebagainya. Jika diberi mandat, khususnya isu telekomunikasi, akses internet yang lebih baik, dan juga saya angkat satu lagi isu utama adalah isu banjir. Apa yang keutamaan Datuk Sofi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat N09? Bagi saya 3 isu ni sangat penting. Kerana 3 isu inilah sebenarnya yang menjadi kekangan selain daripada isu biasalah. Isu pekerjaan, isu tak ada kerja, isu income apa semua. Tetapi 3 isu ni adalah membelenggu rakyat. Pening kepala ni. Yang perlu diselesaikan. Dan kalau 60 tahun Cik Nazri tak boleh selesai, banjir ini bukan 22 bulan, bukan 3 tahun. 50 tahun, 60 tahun dulu tak boleh diselesaikan. Jadi kita perlu kepada mungkin kita kena reverse balik, kena replan balik dan sebagainya. Dan 3 perkara ini sangat, bagi saya itu prioriti utama kalau Kerajaan Pakatan Harapan diberi mandat dengan proposal ataupun cadangan daripada wakil rakyat, cadangan daripada rakyat sendiri, jabatan-jabatan. Sebenarnya perkara ini kita boleh selesai kalau kita boleh duduk semeja, sebab kita ada profesional, kita ada konsultan dan sebagainya. Tapi ia juga perlu difahami oleh rakyat tanpa bukan hanya kebertanggungjawaban itu terjatuh kepada wakil rakyat. Ya, betul. Ia juga tergantung kepada kuasa negeri. Dan kepimpinan yang berwawasan dan bervisi untuk menyelesaikan soal misalnya 3 isu utama di Durian Tunggal. Mengapa ini penting bagi Datuk Sofi jelaskan kepada rakyat? Tanpa kuasa peringkat negeri, sukar sebenarnya untuk merancang, membuat grand planning ataupun grand design untuk jangka masa sederhana, jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Sesuatu kerajaan yang baik dan juga wakil rakyat yang baik, dia mesti tahu apa masalah rakyat. Itu perkara yang penting. Dan dia mesti tahu prioritisekan keutamaan itu. Aulawiyat lah. Ustaz keutamaan itu. Betul. Dia mesti tahu, dan kalau dia rasakan dan dia yakin itu adalah keutamaannya, maka dia akan fokus kepada masalah itu. Bagi saya, kalau sebagai wakil rakyat di kawasan kita tahu masalahnya itu, jadi kita mesti convince atau kita mesti justify kan
masalah itu kepada kerajaan. Dan tentulah kerajaan tu mestilah kerajaan PH lah, Ya. sebab kita daripada PH. Jadi kita convince dan kita yakinkan kalau kita tak selesai isu ini, sebenarnya dia akan balik kepada kerajaan. Sebab apa? Setiap 3-4 bulan kena bayar pampasan. Ya. Berapa banyak rakyat yang menderita kerugian mungkin Yalah. 10,000, 15,000 harta benda. setiap kali banjir. Ya. Dan kita bayar pampasan. So duit pampasan itu sepatutnya kita gunakan untuk Memakmurkan menyelesaikan masalah itu. Bukan kita bayar pampasan 200. Tak selesai. Tak selesai. Akhirnya kita berhadapan dengan Benda yang sama. perkara benda yang sama. Itu bagi saya keutamaan, kena tahu, fokus dan juga kesungguhan. Dan kita ingat satu lagi. Ada bajet-bajet yang kita perlu pohon daripada pusat. Bukan Bukan negeri saja sebab negeri tak mampu. Ya, negeri tak Kos mampu yang melibatkan terlampau tinggi. air, Ya. melibatkan tebatan, sungai dan semua. sungai dan sebagainya. Okey, Datuk Sofi menarik. Datuk Ya. Sofi membawa satu ataupun ruang perbincangan dengan saya pada hari ini untuk membawa lonjakan ataupun cara melihat peranan wakil rakyat ataupun Ya. ahli Dewan Undangan Negeri. Sorry. Bagi Durian Tunggal, Ya. bagi Durian Tunggal saya rasa ia mungkin sama demografi, psikografi pengundi di seluruh negeri Melaka. Ya, Kerana betul. Melaka sudah hampir terbangun di semua daerah. Ya, Kalau betul. kita pergi Jalan Bertanya cantik, Ya. tak ada sukar nak jumpa jalan-jalan yang tidak bertar lagi Saya setuju. ataupun jalan berlubang. Ya. Akses kepada prasarana awam seperti klinik, sekolah, hampir semua dah ada. Ya, betul. Tetapi sekarang rakyat ingin mahukan lebih daripada itu, Ya. iaitu kesejahteraan hidup. Ya. Kesejahteraan hidup ini cost of living misalnya. Betul. Mereka tidak mahu cost of living di Durian Tunggal sama macam di Kuala Lumpur. Yap. Nak beli rumah pun sama macam Putrajaya. Ya, betul. Jadi tetapi kalau ada affordable house scheme, Yap. rumah mampu milik dan juga kos untuk berniaga yang lebih murah dan dapat menjual harga yang lebih affordable kepada Ya. rakyat. Adakah itu juga keutamaan Datuk Sofi untuk menawarkan visi Pakatan Harapan kepada rakyat Durian Kita Tunggal? tahu bahawa manusia sebagai manusia, antara perkara penting ialah pendidikan, ekonomi, perumahan. Sebab itu bagi saya, kita telah pun, saya kebetulan adalah pengerusi yang menyediakan manifesto untuk pelanggan. Lepas kita panggil tawaran lah. Yalah. Jadi manifesto tu orang dah fobia kan. Takut Jadi tak sekarang- ditunaikan atau retorik. sekarang kita tidak akan menggunakan perkataan manifesto. Tetapi perkara penting bagi kita sebagai seorang manusia ialah itulah yang saya kata tadi, perumahan, pendidikan, ekonomi, kebebasan. Jadi perumahan itu adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab rata-rata kita lihat anak-anak muda ni tak ada rumah. Tak ada tanah, tak ada rumah. Itu sebab Kerajaan Pakatan Harapan dulu kita telah menyediakan rumah percuma, rumah peduli, rumah berkat, rumah harapan, rumah mampu milik. Dan kita berjaya membuktikan kita mampu untuk memberikan rumah peduli kepada rakyat yang ada tanah tetapi tak ada duit untuk membina rumah dengan harga RM35,000 dan RM37,500. Di DUN saya sendiri kita sempat approvekan 6 rumah tapi tak sempat buat. Tapi tak sempat buat dan kita akan sambung baliklah perkara ini. Itu sebab bagi saya itu antara keutamaan yang kerajaan tu sendiri kalau dia rasa jerih payah rakyat ni, dia akan utamakan perkara itu. Ekonomi macam Saudara Nazri kata memanglah kita tahu bahawa dalam keadaan pasca Covid ini ataupun masih lagi dalam Covid, memang ramai yang terkesan dan inilah sebenarnya perlu kepada suatu kerajaan yang bukan sahaja memberikan ikan tetapi kena beri pancing. Kita beri one off kit makanan. Kita kata kita bagi 10,000, 100,000 kit makanan. Apa boleh buat dengan kit makanan? Hanya setakat boleh makan seminggu, 2 minggu. Bagaimana dengan rakyat yang tidak ada duit ni? Yang terpaksa bersusah payah dan sebagainya. Itu yang perlu dipikirkan sebenarnya. Dalam keadaan sekarang ini, keutamaan bagi saya ialah ekonomi tadi, ekonomi rakyat. Kita perlu merakyatkan ekonomi, mengekonomikan rakyat ni dan juga dari segi pendidikan anak-anak kita dah tercicir, baru nak sekolah balik ni kan. Lepas tu tentang perumahan yang saya kata tadi. Itu semua perkara yang orang kata general needs yang diperlukan oleh rakyat di mana-mana. Antara isu di lapangan yang saya sempat mencerap lah. Ya. Kalau di Durian Tunggal semalam saya lihat
projek anak muda amat Ya, hebat. ya. 15 orang, para graduan semuanya macam Ya. bidang kejuruteraan, bidang mechatronics, bidang human resource. Ya, ya. Dan mereka menceburi bidang cili petigasi moden menggunakan IoT, menggunakan artificial intelligence, pakai drone dan sebagainya. Ya. Tapi mereka dalam satu skim yang diusahakan oleh INSCAN, Institut Kesusahan Negara dan juga MIDEC di bawah Kementerian Usahawan. Tak apa, so itu menarik dan mereka diberi modal dan sebagainya. Tapi saya rasa inilah masa depan anak-anak muda. Ya. Apabila mereka menceburi bidang yang seringkali dianggap kotor, susah, 3D lah, Ya. menyingsing lengan, berpanas, berhujan sampai hitam legam dan sebagainya. Betul. Tetapi apabila di Parit Melana semalam 14 hektar sudah pun diusahakan cili dan dalam masa 6 minggu, 8 minggu akan datang mereka akan mula menuai cili yang hebat ini. Saya merasakan antara isu yang diangkat adalah di mana mereka ingin mendapatkan tanah. Tanah. Itu pun mereka terpaksa menyewa tanah dan menyewa itu bukan suatu benda yang asing, tak ada masalah. Dari pihak developer. Tetapi daripada kerajaan negeri tidak ada pertukaran untuk tanah-tanah milik kerajaan negeri, milik kerajaan persekutuan yang boleh diusahakan. Jadi jika diberi peluang untuk ke Dewan Undangan Negeri sekali lagi, adakah Datuk Sofie melihat ini sebenarnya keinginan anak muda dalam bidang-bidang baru yang mungkin asing pada satu ketika mereka suka makan gaji dan sebagainya, tetapi tidak. Saya melihat titik peluh mereka, saya rasa inilah anak muda Melaka perlu rebut. Ruang-ruang agropreneur ni, usahawan muda dalam bidang agro ini potensi amat luar, terutamanya di Durian Tunggal. Apa pandangan Datuk Sofie? Okey, Saudara Nazri ya, sebenarnya kita semasa kita menjadi kerajaan dulu, sebenarnya yang Mak Ketua Menteri masa itulah, Saudara Adli, dia sering mengeluarkan kenyataan atau mengeluarkan bahawa pertanian itu adalah suatu perniagaan. Jadi kita jangan sempitkan pertanian itu dengan kotor dan sebagainya. Kita kena tukar persepsi kita, pertanian itu adalah perniagaan. Barulah anak-anak muda ini berminat. Sebab kita tengok bahawa pertanian ini memang menguntungkan. Dan sebenarnya Melaka ini memang orang kata tak kecil. Tetapi sebenarnya banyak tanah-tanah terbiar. Saya bagi contoh. Semasa Kerajaan Pakatan Harapan, saya menjadi Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka. Majlis Agama Islam Melaka ni ada banyak tanah. Tapi tanah tu tidak diusahakan. Walaupun ianya scattered, tetapi kita masih boleh usahakan. Jangan kita biarkan tanah macam tu saja. Itu sebab saya yakin bahawa masih banyak tanah-tanah yang kosong, antaranya di bawah Majlis Agama Islam Melaka, dan juga tanah-tanah persendirian yang dibiarkan kosong antaranya disebabkan oleh pemilikan yang ramai. Ada sampai tanah tu seka 15 orang, 20 orang. Perkara itu kita perlu kenal pasti dan kita beri anak-anak muda ini peluang mereka untuk bertani dan kita kena support. Dan sebenarnya perkara ini tidak boleh dijalankan, diusahakan kalau kerajaan itu sendiri tidak bersungguh. Itu balik kepada prinsip asas lah. Kalau katalah saya menang tetapi kerajaan itu bukan kerajaan PH, jadi suara saya itu tidak boleh dibawa kerana dalam budaya politik kita Malaysia ni, kita kena tukarlah ni. Apa yang dibawa oleh pembangkang tu seolah-olah jadi second orang kata kadang tak dilihat kan. Jadi kita tidak melihat, sekarang kita bercakap tentang keluarga Malaysia kan. Sepatutnya apa saja yang baik walaupun dibawa oleh siapa pun kita perlu ketengahkan. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita ubah. Satu tadi memastikan tanah-tanah terbiar yang dipunyai oleh jabatan dan sebagainya diberikan pada anak muda, dan kita juga kena membantu dari segi teknologi, dari segi modal dan sebagainya. Okey, akhir sekali pesanan Datuk kepada pengundi di N09 Durian Tunggal. Saya merayu kepada pengundi N09 supaya keluar mengundi, kerana kita tahu bahawa ramai yang mengatakan tak nak mengundi, tetapi tuan-tuan kena ingat bahawa jika tuan-tuan tidak mengundi, kerajaan yang dipilih itu adalah kerajaan yang bukan kerajaan yang dimahukan oleh tuan-tuan. Kerana tuan-tuan sendiri, A, B, C, kita kena cari kerajaan yang terbaik. Memang semuanya bukan perfect, bukan maksum, tetapi kita kena cari yang terbaik. Sudah tentu A, B, C ada yang lebih baik daripada B dan C. Sebab itu bagi saya, perkara penting ialah keluarlah mengundi, kita ada SOP, jangan bimbang tentang COVID dan sebagainya. Kerana kita jaga SP dan kita patuh SP, dan insya-Allah kita boleh memilih dengan jalan selamat. Itu saja rayuan saya. Terima kasih. Saya rasa satu peringatan yang tepat. Anda perlu mengambil tanggungjawab ini
Kesemua rakyat Melaka yang sudah pun mendaftar, pulanglah beramai-ramai mengundi. Inilah kerajaan yang akan anda hadapi ataupun perolehi 5 tahun akan datang ya. Bukan 3-4 bulan, bukan 6 bulan, tapi 5 tahun. Kalau pilihan raya umum, Melaka tidak ada pilihan negeri dah. Wakil parlimen saja yang dipilih. Betul. Jadi anda boleh bayangkan, kalau silap pilihan atau anda tidak keluar mengundi, anda tidak boleh komplain jika ada apa-apa yang tidak menyenangkan untuk rakyat negeri Melaka. Jadi itu saja, saya Nazri Kahar bersama Datuk Sofi Wahab, Wakil Pakatan Harapan untuk N09 Durian Tunggal. Jumpa lagi dari Malaysia, Melaka Memilih, dan saya berada di Casal de Rio di tebengan Sungai Melaka ini. Jumpa lagi.